Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sabilul Muhtadin, Syekh Arsyad Al-Banjari oleh Nurul Zaman MZ, penerbit Darul Bushra, cetakan 2020, muka surat 189 hingga 197. Bab haid istihadah dan nifas, fasal pada menyatakan hukum mustahadah dan bahagiannya. Hukum mustahadah dan bahagiannya. 1156. Apabila seorang perempuan yang berumur 9 tahun atau lebih melihat darahnya keluar kadar sehari semalam atau lebih dan tidak ia melampaui 15 hari dan tidak ada tinggal atasnya oleh baki daripada suci yang lalu, maka darah yang dilihatnya dan selang-selangnya yang tiada keluar darah itu adalah haid sekaliannya. Sama ada perempuan itu baru haid atau sudah beradat haid. Sama ada ia muafakat dengan adatnya atau bersalahan, dan sama ada darah itu di atas satu sifat seperti hitam sekaliannya atau merah sekaliannya atau kuning sekaliannya, atau ianya di atas beberapa sifat. 1157. Maka jika dia melihat darah hitam di mahari, kemudian keluar darah merah, nescaya dihukum darah hitam dan merah itu haid sekaliannya, dengan syarat jika putus darahnya tatkala genap 15 hari atau dahulu daripadanya, maka jika tiada putus darahnya, bahkan ianya berkekalan, maka haidnya itu darah hitam yang 5 hari itu sahaja, dan yang merah itu adalah istihadah. Lagi akan datang kenyataannya. Adapun jika tinggal pada perempuan itu baki daripada suci yang terdahulu, seperti dilihatnya 3 hari darah kemudian dilihatnya 3 hari darah, kemudian dilihatnya 12 hari nikah, tiada keluar darah. Kemudian dilihatnya 3 hari darah, kemudian putus ia, maka darah 3 hari yang pertama itulah haid, dan darah 3 hari yang kemudian itu darah rosak. Ianya serta 12 hari nikah yang dahulunya itu hukum suci. Jika tidak putus yang demikian itu, malahan berkekalan, maka ditilik. Jika dia itu seorang yang baharu berhaid, maka adalah haidnya kadar sehari semalam jua. Dan jika dia sudah beradat haid, maka hendaklah dia mengamalkan adatnya pada kadar haidnya dan waktunya. Lagi akan datang kenyataannya. 1159. Apabila seorang perempuan yang sudah beradat haid melihat darahnya 15 hari pada permulaan bulan seperti mana adatnya, kemudian putus 14 hari, kemudian kembali keluar darah itu hingga berkekalan, maka sehari semalam daripada permulaan darah yang kembali keluar itu hukum suci seperti 14 hari yang sebelumnya. Dan 5 hari yang kemudiannya itu dihukumkan haid. Kemudian sentiasalah berkekalan daurnya. Nota kaki 253, ini putaran kitaran haidnya. Sambung, itu 20 hari. 1160. Apabila seorang perempuan melihat darahnya keluar pada masa terboleh kedatangan haid, wajib dia meninggalkan sembahyang dan puasa dan barang sebagainya daripada apa yang haram dengan haid. Kemudian jika putus darah itu sebelum genap sehari semalam, nyatalah darah itu bukan haid, maka wajib dia mengqada solat dan puasanya yang ditinggalkan dalam masa itu. Jika putus darah itu selepas daripada sehari semalam, nyatalah darah itu haid jua. 1161. Demikian lagi dengan semata-mata putus darah haid yang alamatnya jika dimasukkan kapas ke dalam farajnya kemudian dikeluarkan, nescaya adalah ia putih dengan bersihnya. Wajiblah dia mandi untuk mengerjakan ibadat seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya. Kemudian jika ia kembali keluar sebelum genap 15 hari, wajib pula dia meninggalkan sembahyang, puasa dan barang sebagainya.
Jika putus darah itu, wajib pula atasnya mengerjakan ibadat yang tersebut itu. Demikianlah hingga lalu 15 hari. Maka pada ketika itu dikembalikan perempuan itu kepada adatnya. Jika dia sudah beradat haid atau dihukumkan haidnya sehari semalam. Jika dia baru kedatangan haid. 1162. Jika darahnya itu tidak melintasi 15 hari, nyatalah bahawasanya setiap darah dan selang-selangnya yang tiada keluar darah itu adalah haid jua. Jadi pada bulan yang kedua dan yang ketiga dan yang kemudiannya hendaklah diperamalkan hukum haid dan suci seperti pada bulan yang pertama jua. 1163. Apabila darah seorang perempuan melampaui sebanyak-banyak haid dan dinamakan dia mustahadah, maka ada kalanya dia itu baharu berhaid atau sudah beradat haid. Setiap daripada keduanya ada kalanya dapat membezakan sifat darah atau tiada dapat membezakannya. Yang sudah beradat haid itu ada kalanya ingatkan kadar haidnya, darah dan waktunya, atau lupakan keduanya atau salah satu daripada keduanya. Inilah 7 bahagian perempuan mustahadah. 1164. Maka jika dia baharu kedatangan haid, lagi dapat membezakan sifat darahnya seperti dilihatnya. Darah kuat seperti hitam dan lemah seperti merah, maka darah yang lemah itu istihadah. Sekalipun lanjut masanya dan darah yang kuat itu haid dengan syarat, jika tidak kurang ia daripada sekurang-kurang haid, tiada lampau ia akan sebanyak-banyaknya, tiada kurang yang lemah itu daripada kurang suci berturut-turut, seperti ianya 15 hari dengan keadaannya berhubung, untuk dijadikan ia suci antara dua haid. Sama ada terdahulu darah yang kuat itu di atas yang lemah, atau terkemudian, atau jatuh ia pada pertengahan. Maka jika tidak diperoleh satu daripada syarat yang tersebut itu, seperti kurang darah yang kuat itu daripada sekurang-kurang haid, atau melampaui sebanyak-banyaknya, atau kurang darah yang lemah daripada sekurang-kurang suci, atau ianya tiada berturut-turut seperti dilihatnya darah sehari hitam dan sehari merah, dan kekal seperti demikian itu, maka perempuan itu ketiadaan syarat tamyiz, artinya pembezaan. Lagi akan datang hukumnya bersalahan dengan keadaan jikalau dilihatnya darah hitam sehari semalam, kemudian dilihatnya darah merah berkekalan hingga beberapa tahun yang banyak, maka yang lemah itu sekaliannya suci, kerana sebanyak-banyak suci tidak ada had baginya. 1166. Syarat yang ketiga itu, nota kaki 1. Tiada kurang yang lemah itu daripada sekurang-kurang suci berturut-turut. Sambung. Tempatnya jika berkekalan darah. Adapun jika ianya putus seperti dilihatnya 10 hari darah hitam dan 10 hari darah merah, dan putus, maka hendaklah dia mengamalkan tamyiznya. Maka haidnya adalah 10 hari darah hitam sahaja, sekalipun jika yang lemah itu kurang daripada 15 hari. 1167. Demikian lagi jikalau dia melihat 5 hari darah hitam, 5 hari darah kuning, kemudian 6 hari darah merah, atau dia melihat 7 hari darah hitam, kemudian 7 hari darah merah, kemudian 3 hari darah hitam, hendaklah dia mengamalkan tamyiznya. Maka haidnya darah hitam yang pertama di atas kaul yang muktamad yang disahkan oleh Imam Nawawi di dalam At-Tahqiq, dan berjalan di atasnya kebanyakan fuqaha mutaakhirin. Tetapi tempatnya jika putus darah itu, adapun jika darah itu kekal, maka perempuan itu ketiadaan syarat tamyiz. 1168. Dikenal kuat darah dengan warna dan dengan kasar dan dengan bau busuk, maka warna yang lebih kuat itu hitam, kemudian merah bercampur kuning, kemudian kuning bercampur putih. Yang kasar lebih kuat daripada yang halus, dan yang berbau busuk terlebih kuat daripada yang tiada bau.
yang bersifat dengan dua sifat seperti hitam, lagi kasar atau berbau busuk, lebih kuat daripada yang bersifat dengan satu sifat seperti hitam dengan tiada kasar dan tiada bau busuk, yang bersifat dengan tiga sifat seperti hitam dan kasar dan bau busuk, lebih kuat daripada yang bersifat dengan dua sifat seperti hitam serta kasar atau serta bau busuk atau serta bau busuk atau serta bau busuk. 1169. Jika bertimbangan dua darah itu pada sifat seperti darah hitam serta kasar dan darah hitam serta bau busuk dan seperti darah merah serta kasar atau serta bau dan darah hitam dengan tiada kasar dan tiada bau, maka yang terdahulu adalah yang kuat dan ia adalah darah haid. 1170. Masalah jika berhimpun darah yang kuat seperti yang hitam dan yang lemah, seperti yang merah dan yang terlebih lemah seperti yang kuning, maka yang hitam serta yang merah itu haid dengan tiga syarat. Pertama, hendaklah yang hitam itu terdahulu. Kedua, hendaklah yang merah dengan yang hitam itu berhubung. Ketiga, tiada lebih perhimpunan yang hitam dan yang merah itu daripada 15 hari. 1171. Seperti seorang perempuan melihat darah 5 hari hitam dan 5 hari merah, kemudian berkekalan kuning, maka yang hitam dan yang merah itu haid, yang kuning itu istihadah. Hukum suci jua kerana diperoleh syarat-syarat yang tersebut itu. 1172. Jika perhimpunan yang hitam dan yang merah itu lebih daripada 15 hari, seperti dilihatnya darah 10 hari hitam dan 6 hari merah, kemudian maka berkekalan kuning, atau terdahulu yang merah atas yang hitam, seperti dilihatnya darah 5 hari merah kemudian 5 hari hitam kemudian 5 hari hitam kemudian maka berkekalan kuning, atau tiada berhubung yang merah itu dengan yang hitam, seperti dilihatnya darah 5 hari hitam kemudian 5 hari kuning, kemudian maka berkekalan merah, maka darah hitam dalam tiga masalah itulah haid. Yang merah dan yang kuning itu istihadah. 1173. Sekiranya perempuan yang baru berhaid itu tidak dapat membezakan sifat darah, seperti dilihatnya darah itu di atas satu warna jua atau di atas beberapa warna, tetapi tidak ada satu syarat daripada syarat-syarat yang telah tersebut itu, maka haidnya jika diketahuinya waktu permulaan datang darahnya adalah sehari semalam jua, dan sucinya adalah yang kemudian daripadanya hingga akhir bulan, kerana gugur sembahyang daripadanya di dalam masa sehari semalam itu, diyakinkan dan gugurnya di dalam masa yang selain daripada itu tiada diyakinkan, maka tiada ditinggalkan yang yakin melainkan dengan yang yakin seumpamanya, atau dengan tanda yang nyata seperti pembezaan sifat darah atau adat. 1174. Walau bagaimanapun pada daur yang pertama hendaklah dia sabar, jangan mandi hingga lampau darahnya 15 hari. Kemudian pada ketika itu wajib dia mandi dan mengqada ibadahnya yang ditinggalkan di dalam masa yang lebih daripada sehari semalam itu. Pada daur yang kedua, wajib dia mandi apabila lalu sehari semalam. Adapun jika tiada diketahuinya waktu permulaan datang darah, maka perempuan itu mutahayyirah, lagi akan datang hukumnya. 1175. Apabila disebutkan perempuan yang membezakan mumayyizah, yakni mumayyizah dengan itlaq, maka yang dikehendaki adalah perempuan yang menghimpunkan syarat-syarat yang terdahulu disebutkan itu. 1176. Masalah apabila seorang perempuan yang baru berhaid melihat darah merah 15 hari, kemudian darah hitam 15 hari, hendaklah dia meninggalkan sembahyang dan puasa di dalam masa 30 hari. Diharap-harapkan putus darahnya dan di dalam 15 hari yang kedua, maka kerana darah hitam yang dilihatnya menunjukkan bahawa darah merah yang terdahulu itu darah istihadah,
bukan darah haid kemudian jikalau darah hitam itu lebih daripada 15 hari, maka dia adalah seorang yang ketiadaan syarat tamyiz. Jadi adalah haidnya sehari semalam pada permulaan darah merah, dan jadilah permulaan daurnya hari ke-31. 1177. Maka hendaklah diqadanya sembahyang dan puasa di dalam masa yang lebih daripada kadar haidnya itu, iaitu 15 hari pada masalah yang pertama dan sehari semalam. Pada masalah yang kedua, tidak diperolehi perempuan yang disuruh meninggalkan sembahyang dan puasa di dalam masa 31 hari selain daripada perempuan ini. 1178. Adapun mustahadah yang sudah beradat haid, maka diperoleh yang disuruh meninggalkan sembahyang dan puasa di dalam masa 45 hari. Seperti adalah adat haidnya 15 hari pada permulaan tiap-tiap bulan. Kemudian dia melihat pada permulaan bulan darah merah 15 hari. Kemudian berkekalan darah hitam, maka disuruh dia meninggalkan sembahyang dan puasa di dalam 15 hari yang pertama kerana berpegang atas adatnya, dan di dalam 15 hari yang kedua kerana kuat darahnya itu lagi diharapkan tetap tamyiznya. Nota kaki 254 yang menunjukkan bahawa ianya darah haid dan yang sebelumnya istihadah. Sambung. Dan tamyiznya, dan di dalam 15 hari yang ketiga kerana berkekalan darah hitam menyatakan bahawa tempat mengembalikan haidnya adalah adat jua, bukannya tamyiz, kerana ketiadaan syaratnya. Nota kaki 255. Maka 15 hari yang ketiga itu adalah haidnya pada daur yang lain yang dihukumkan dengan adat. Sambung. Maka haidnya 15 hari pada permulaan bulan, jadi hendaklah diqadanya sembahyang dan puasa di dalam 15 hari yang kemudian daripada masa adatnya dan waktunya. Tidak adalah dia seorang yang membezakan sifat darahnya, maka dikembalikan dia kepada adat haidnya. 1179. Jika seseorang perempuan itu telah beradat haid dan ingat akan kadar haidnya dan waktunya serta tidak dapat membezakan sifat darahnya, maka dikembalikan dia kepada adat haid dan sucinya pada kadarnya dan waktunya. 1180. Sabitlah adatnya jika tiada berlain-lainan dengan sekali jua. Maka jika dia berhaid di dalam sebulan 5 hari pada permulaan bulan, kemudian dia istihadah pada bulan yang kedua, nescaya dihukumkan haidnya itu dengan 5 hari pada permulaan bulan yang kedua, seperti mana dihukumkan dia dengannya jikalau berulang-ulang adatnya. 1181. Jika adatnya yang berkekalan itu 5 hari pada tiap-tiap bulan, kemudian berpindah kepada 6 hari, kemudian dia istihadah pada bulan berikutnya, nescaya dikembalikan haidnya kepada adatnya yang sebelum bulan istihadah itu, iaitu 6 hari. Inilah hukum pada adat yang muafakat. 1182. Adapun jika adatnya berlain-lainan, maka sekiranya adatnya itu teratur, tiada sabit adat itu melainkan dengan 2 kali, seperti bahawa dia berhaid di dalam 1 bulan, 3 hari pada bulan kedua, 5 hari pada bulan ketiga, 7 hari pada bulan keempat, 3 hari pada bulan kelima, hari pada bulan kelima, 5 hari pada bulan keenam, 7 hari dan pada bulan ketujuh. Dia istihadah, nescaya dikembalikan haidnya pada bulan yang ketujuh. Itu ketujuh itu kepada 3 hari, dan pada bulan ke-8 kepada 5 hari, dan pada bulan ke-9 kepada 7 hari. Hingga seperti demikian itulah. 1183. Maka jika tiada berulang-ulang 2 adat haidnya, seperti dia istihadah pada bulan yang keempat, nescaya dikembalikanlah haidnya kepada 7 hari, iaitu adat haidnya yang sebelum bulan istihadah itu, jika dia mengetahuinya
Jika dia lupa aturan adatnya yang bersalahan itu, atau tidak teratur adatnya, atau tiada berulang-ulang daurnya, serta dia lupa akhir gilirnya pada dua masalah, yang kemudian ini nescaya wajiblah dia mengerjakan ihtiyat. 1184. Maka dijadikan haidnya 3 hari di dalam tiap-tiap bulan selepas daripada 3 hari itu adalah dia pada haram setubuh dan apa yang sebagainya seperti hukum perempuan yang berhaid, dan pada wajib ibadah seperti hukum perempuan yang suci hingga kesudahan 7 hari. Tetapi hendaklah dia mandi pada kesudahan 5 hari dan kesudahan 7 hari itu. Kemudian daripada 7 hari itu adalah dia seperti hukum orang yang suci hingga ke akhir bulan. 1185. Jika dia telah beradat haid dan ingatkan kadar haidnya dan waktunya, dan dapat dia membezakan sifat darah dengan syarat-syaratnya yang telah tersebut dahulu, itu maka dihukumkan haidnya dengan tamyiz, bukan dengan adat. Pada tempat yang adatnya menyalahi tamyiz serta tiada menyelangi antara adat dan tamyiz itu, sekurang-kurang suci. 1186. Seperti adat haidnya 5 hari pada permulaan tiap-tiap bulan, kemudian dia istihadah, maka dilihatnya darah merah 5 hari pada permulaan bulan, kemudian darah hitam 5 hari, kemudian berkekalan darah merah, nescaya haidnya adalah darah hitam jua, kerana tamyiz itu lebih kuat daripada adat, kerana tamyiz itu ada alamat yang hadir dan adat itu alamat yang sudah lalu. Lagi pula tamyiz itu alamat yang ada pada darah dan adat itu alamat pada yang empunya darah. 1187. Adapun jika menyelangi di antara adat dan tamyiz itu sekurang-kurang suci, seperti adat haidnya 5 hari pada permulaan bulan, kemudian dia istihadah pada bulan yang selepasnya, maka dilihatnya darah merah 20 hari, kemudian darah hitam 5 hari, nescaya darah merah 5 hari pada permulaan bulan itulah darah haid. Dan darah hitam yang 5 hari itu adalah haid yang lain. Dan darah merah 15 hari antara keduanya adalah darah istihadah. 1188. Ketahui olehmu bahawa perempuan yang telah beradat haid apabila darahnya melampaui adatnya, ditegah dia padanya apa yang ditegah dengan sebab haid, kerana diihtimalkan putus darahnya atas 15 hari. Kemudian apabila putus darahnya atas 15 hari atau kurang, maka sekalian darah itu haid jua. Jika darahnya itu melampaui 15 hari, wajiblah dia mengqada ibadat masa yang selain daripada adatnya itu. Dan pada daur yang kedua dan yang ketiga, apabila darahnya melampaui hari-hari adatnya, wajiblah dia mandi dan sembahyang kerana telah nyata keadaannya. Itu istihadah. 1189. Jika seorang perempuan itu telah beradat haid dan lupa akan kadar haidnya dan waktunya, maka dia adalah perempuan yang tercengang-cengang tentang keadaan haid dirinya. Nota kaki 256, mutahayyirah. Maka wajib dia mengerjakan ihtiyat kerana tiap-tiap masa yang lalu atasnya diihtimalkan bagi haid dan suci dan putus darahnya. Maka adalah dia pada hukum perempuan yang berhaid pada pihak haram setubuh, menyentuh barang yang di antara pusat dan lutut dengan tiada berlapik, menyentuh mashaf dan membaca Quran di luar sembahyang kerana diihtimalkan haid, dan pada hukum perempuan yang suci pada pihak tiada haram, talak dan pada wajib mengerjakan ibadat yang berkehendak kepada niat seperti sembahyang dan tawaf dan puasa, maka wajib dia mengerjakan yang demikian itu kerana diihtimalkan sucinya. 1190. Wajib dia mandi bagi tiap-tiap fardu di dalam waktunya kerana diihtimalkan putus darahnya pada ketika itu, jika dia tiada tahu waktu putus darahnya. Jika dia mengetahuinya seperti ketika masuk matahari umpamanya, nescaya tidak wajib dia mandi pada tiap-tiap malam atau siang, melainkan pada ketika masuk matahari jua. Disembahyangkannya dengan mandinya itu akan maghrib, dan mengambil wuduk dia bagi fardu-fardu yang selain maghrib, kerana diihtimalkan putus darahnya pada waktu maghrib jua, tiada selainnya. 1191.
Wajib dia puasa Ramadan kerana diihtimalkan sucinya di dalam sebulan. Kemudian hendaklah dia puasa pula sebulan genap. Maka apabila telah dipuasakannya 2 bulan, tinggallah atasnya puasa 2 hari. Jika tidak beradat putus darahnya pada waktu malam, seperti beradat putusnya pada waktu siang, atau dia syak pada yang demikian itu, kerana diihtimalkan dia berhaid pada 15 hari dan permulaan datang darahnya pada siang hari dan putusnya pada siang hari yang ke-16, maka binasalah puasanya 16 hari pada bulan yang pertama dan 16 hari pada bulan yang kedua, dan sah puasanya 14 hari pada bulan yang pertama dan 14 hari pada bulan yang kedua. Maka jumlah puasanya yang sah 28 hari. Maka tinggallah di atasnya puasa 2 hari. Adapun jika beradat putus darahnya itu pada malam, tiadalah tinggal atasnya daripada puasanya suatu apapun. 1192. Apabila tinggal di atasnya puasa 2 hari, hendaklah dia puasa untuk keduanya 6 hari daripada 18 hari. 3 hari pada permulaannya dan 3 hari pada kesudahannya. Maka terhasillah 2 hari, kerana jika haid datang pada hari yang pertama, nescaya putuslah ia pada hari yang ke-16. Maka sahlah puasanya 2 hari yang akhir. Dan jika haid itu datang pada hari yang kedua, sahlah puasanya 2 hari, iaitu yang pertama dan yang akhir, iaitu yang ke-18. Dan jika darahnya itu datang pada hari yang ketiga, sahlah puasanya 2 hari yang pertama. Dan jika ia datang pada hari yang ke-16, pada hari yang ke-16, sahlah puasanya 2 hari, iaitu hari yang kedua dan yang ketiga. Dan jika ia datang pada hari yang ke-17, sahlah puasanya pada hari yang ke-16 dan hari yang ketiga. Dan jika ia datang pada hari yang ke-18, sahlah puasanya pada hari yang ke-16 dan yang ke-17. 1193. Jika yang diqadaknya itu puasa sehari, maka hendaklah dipuasakannya 3 hari apabila dipuasakannya 3 hari apabila daripada 17 hari, iaitu yang pertama dan yang ketiga dan yang ke-17. Kerana jika datang haid pada hari yang pertama, sahlah puasanya pada hari yang ke-17. Jika datang ia pada hari yang kedua, sahlah puasanya pada hari yang pertama. Jika kesudahan haidnya itu pada hari yang pertama, sahlah puasanya hari yang ketiga. Dan jika kesudahannya itu pada hari yang ketiga, sahlah puasanya pada hari yang ke-17. 1194. Jika perempuan yang beradat haid itu ingat kadar haidnya, tidak waktunya, atau ingat waktunya, tidak kadar haidnya, maka dinamakan dia mutahayyirah nasabiah. Mutahayyirah nasabiah. Maka masa yang diyakinkan sucinya baginya hukum suci, dan masa yang diyakinkan haidnya baginya hukum haid, dan pada masa yang diihtimalkan padanya haid dan suci adalah dia seperti perempuan yang lupa kadar haid dan waktunya. Pada pihak wajib atasnya mengerjakan ihtiyat di dalam masa itu. 1195. Maka wajib dia mengerjakan ibadat yang berkehendak kepada niat seperti sembahyang, puasa dan barang sebagainya, kerana diihtimalkan sucinya. Haram setubuh, menyentuh mushaf dan barang sebagainya, kerana diihtimalkan haidnya. Wajib dia mandi bagi tiap-tiap fardu jika diihtimalkan putus darahnya. 1196. Rupa masalah mutahayyirah yang lupa akan kadar haidnya dan ingat akan waktunya, seperti bahawa dia berkata, adalah haid aku mula datangnya pada permulaan bulan dan tiada aku ingat akan kadarnya, maka sehari semalam pada permulaan istihadah itu haid dengan yakin, dan setengah yang kedua pada bulan itu suci dengan yakin, dan apa yang antara keduanya diihtimalkan bagi haid dan suci, serta tiada diihtimalkan putus darah. 1197. Jika dia berkata, aku tahu putus darah haidku pada akhir tiap-tiap bulan dan tiada aku ingat akan kadarnya, maka 15 hari yang pertama suci dengan yakin dan sehari semalam pada akhir bulan itu haid dengan yakin, dan apa yang di antara keduanya diihtimalkan bagi haid dan suci, serta tiada diihtimalkan bagi putus darah.
1198. Jika dia berkata, aku tahu bahawa aku pada akhir tiap-tiap bulan dan permulaan bulan yang kemudiannya adalah di dalam haid dan tidak aku ingat kadar haid itu, maka selahzah pada permulaan tiap-tiap bulan dan selahzah pada akhir bulan yang dahulunya. Haid dengan yakin dan selahzah daripada akhir yang ke-15 dan selahzah daripada permulaan yang ke-16, suci dengan yakin. Dan apa yang di antara lahzah daripada permulaan bulan dan lahzah daripada akhir yang ke-15 diihtimalkan bagi haid dan suci dan putus darah, dan yang kemudian daripada lahzah yang pada permulaan yang ke-16 hingga kepada lahzah yang akhir bulan diihtimalkan bagi haid dan suci dan tiada diihtimalkan bagi putus darah. 1199. Rupa masalah mustahadah yang lupa waktu haid dan ingat kadarnya, seperti bahawa dia berkata, adalah adat haid aku 6 hari di dalam 10 hari yang pertama daripada tiap-tiap bulan, tetapi tidak aku ingat waktu permulaannya. Adakah permulaannya hari yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Maka hari yang kelima dan yang keenam itu haid dengan yakin, dan 20 hari yang kemudiannya itu suci dengan yakin, dan 4 hari yang pertama diihtimalkan bagi haid dan suci serta tiada diihtimalkan bagi putus darah. Hari yang ketujuh dan yang ke-8 dan yang ke-9 dan yang ke-10 itu diihtimalkan ia bagi haid dan suci dan putus darah. 1200. Jika dia berkata, adalah haid aku 5 hari di dalam 10 hari yang pertama daripada tiap-tiap bulan, tiada aku tahu permulaannya, tetapi aku suci pada hari yang pertama, maka hari yang ke-6 haid dengan yakin, dan hari yang pertama suci dengan yakin, dan 20 hari yang kemudian suci dengan yakin. Hari yang kedua hingga akhir hari yang kelima diihtimalkan bagi haid dan suci serta tiada diihtimalkan bagi putus darah. Dan hari yang ketujuh hingga akhir hari yang ke-10 diihtimalkan bagi haid dan suci dan putus darah. 1201. Jika dia berkata, adalah haid aku 10 hari di dalam sebulan dan tiada aku ingat waktunya, maka tidak ada baginya yang diyakinkan daripada haid dan suci. Hanya 10 yang pertama diihtimalkan bagi haid dan suci serta tidak diihtimalkan bagi putus darah. Selepas daripada 10 yang pertama hingga akhir bulan diihtimalkan ia bagi ketiga-tiganya.